Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Semoga berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja untuk meneruskan lagi PDPR kita pada hari ini. Baiklah, hari ini bertemu kita lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Hari ini kita masih lagi di unit ke-14 dengan tajuk Mari Kita Ceriakan. Tajuk hari ini kita akan berlandaskan kepada standard kandungan 5.2, memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.2.3, 2. Bahagian 2, memahami dan menggunakan kata ganda separa mengikut konteks. Okey, kalau sebelum ini kita membincangkan tentang kata ganda penuh, hari ini kita bincangkan tentang kata ganda separa pula. Okey, baiklah, objektif pada hari ini iaitu pada akhir PDPR kamu dapat yang pertama mengkategorikan kata ganda separa mengikut konteks dan yang kedua membina ayat dengan kata ganda separa mengikut konteks. Okey, nanti nak kategori macam mana? Okey, nanti kita tengok sekejap lagi sebabnya dia ada kategori-kategorinya. Kemahiran kita pada hari ini iaitu kemahiran tata bahasa. Okey, kamu boleh rujuk pada buku teks Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan muka surat 108. Manakala aktiviti kita pada hari ini iaitu mengkategorikan dan membina ayat menggunakan kata ganda separa. Okey, dua aktiviti yang perlu kita selesaikan pada hari ini. Yang pertama mengkategorikan dan yang kedua membina ayat. Okey, kalau kamu sudah bersedia, kita teliti buku teks pada muka surat 108. Tata bahasa, mari kita ceriakan tajuknya. Okey, kamu boleh perhatikan yang saya baca, kamu pun boleh ikut sama-sama baca petikan tersebut. Cikgu Zakwan memberi murid-murid penerangan tentang cara hiasan persekitaran sekolah sempena bulan kemerdekaan. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Murid boleh menghias pepondok, bacaan dan tempat rehat murid dengan menggantung bendera dan bunga raya dengan bebenang. Barang-barangan itu akan disumbangkan oleh pelbagai pihak. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Lebih kreatif lagi jika murid menghias dedauai pagar sekolah dengan membentuk kata-kata patriotik daripada botol minuman. Membantulah antara kamu supaya kerja ini lebih mudah. Okey, gambar yang ketiga. Di dalam kelas, wujudkan sudut patriotik yang dihiasi dengan maklumat sejarah. Murid boleh merujuk cikgu sejarah untuk mencari-cari maklumat patriotik. Murid boleh mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Selalulah kunjung-mengunjung sudut itu nanti. Dan gambar yang terakhir, di lelangit kelas boleh dihiasi dengan gegantung jalur gemilang.
Gantungkannya setinggi-tingginya supaya tidak meleret ke lantai. Warna kemerah-merahan, kekuning-kuningan dan kebiru-biruan pada bendera menyerikan suasana kelas. Okey, kalau masih ingat pada minggu lepas, kita telah bincangkan tentang kata ganda, iaitu jenis-jenis kata ganda yang terdiri daripada kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan kata ganda berimbuhan. Okey, hari ini kita akan bincangkan tentang kata ganda separa. Apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda separa? Jom kita perhatikan. Kata ganda separa ialah kata yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Okey, dia gandakan sebahagian kata dasar saja. Dia tak gandakan sepenuhnya. Kalau ganda sepenuhnya, maka dia jadi kata ganda penuh atau kata ganda seluruh. Tetapi kata ganda separa ni dia gandakan sebahagian dasar sahaja. Sebahagian kata dasar sahaja. Okey, kata dasar terdiri daripada kata tunggal atau kata berimbuhan. Okey, ini kategori-kategorinya. Kategori yang pertama, kata ganda separa tunggal. Okey, contohnya pepondok dalam petikan tadi. Asalnya pondok-pondok. Tetapi apabila diganda separa akan menjadi pepondok. Okay, kata ganda separa berimbuhan. Kategori yang kedua, kata ganda separa berimbuhan awalan. Okey, bantu, membantu. Okey, perkataan pertama bantu tidak ada imbuhan, selepas itu baru ada imbuhan. Itu kita panggil kata ganda separa berimbuhan awalan. Kategori yang ketiga ialah kata ganda separa berimbuhan akhiran. Okay, tadi awalan, yang ni akhiran. Barang-barangan. Okay, yang pertama tidak diletakkan imbuhan. Barang yang kedua di akhirnya ada imbuhan an. Okay, itu kita panggil imbuhan akhiran. Dan kategori yang keempat, kata ganda separa berimbuhan apitan. Di depan dan di belakang ada imbuhan. Contohnya, kemerah-merahan. Okey. Untuk lebih faham lagi, kita tengok lagi. Okey, kata ganda separa, saya ambil yang tunggal ya. Kata ganda separa ialah kata ganda yang mengalami perubahan suku kata pertama pada kata asalnya. Okey, ataupun pada kata dasarnya. Contoh layang. Okey, itu ialah kata dasarnya. Selain itu, bunyi vokal pada suku kata pertama berubah menjadi vokal yang dilambangkan dengan huruf I. Okey, vokal ialah huruf A atau huruf I atau huruf I atau huruf O atau huruf U. A, E, I, O, U tu kita panggil huruf vokal. Okey, contoh layang. Okey, kita gandakan dia jadi layang. Layang itu kata ganda penuh. Macam mana kita nak jadikan kata ganda separa? Layang-layang tadi, LA tu kita tukarkan menjadi LE. Okey, vokal A, vokal yang pertama pada suku kata pertama kita gantikan dengan huruf I. Dia jadi lelayang. Kuda-kuda, kita U tu kita gantikan jadi kuda yang keduanya. Tupai-tupai, kita gantikan tetupai. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok balik. Terdapat banyak kata ganda ikut kategori dalam petikan yang kita baca tadi.
Hari ini kita nak kategorikan dia sebagai kata ganda dalam kategori mana. Dia ada 4 kategori. Kategori pertama, kata ganda separa tunggal. Kategori yang kedua, kata ganda separa berimbuhan awalan. Kategori yang ketiga, kata ganda separa berimbuhan akhiran. Dan kategori yang keempat, kata ganda separa berimbuhan akhiran. Okey, kita tengok petikan pada gambar yang pertama. Murid boleh menghias pepondok. Pepondok ni berwarna, tulisannya warna merah. Kau tengok yang bawah tu, warna merah ialah kata ganda separa tunggal. Okey, kita baca lagi. Murid boleh menghias pepondok bacaan dan tempat rehat murid dengan menggantung bendera dan bunga raya dengan bebenang. Okey, asalnya benang-benang gantikan jadi bebenang. Maka itu kata ganda tunggal. Okey, bebenang. Okey, saya buat bulatan yang berwarna merah, maksudnya kata ganda tunggal. Kalau bulatan itu berwarna hijau, maknanya kata ganda separa berimbuhan awalan. Kalau warna biru, berimbuhan akhiran. Kalau berwarna ungu, berimbuhan akhiran. Apitan. Okey, kita tengok pula petikan nombor 2. Lebih kreatif lagi jika murid menghias dedawai. Okey, dedawai. Itu pun kata ganda apa? Warna merah. Tunggal. Dedawai pagar sekolah dengan membentuk kata-kata patriotik daripada botol minuman. Bantu membantulah. Okey, warna hijau. Maknanya kata ganda separa berimbuhan awalan. Okey, kita tengok petikan yang ketiga. Di dalam kelas, wujudkan sudut patriotik yang dihiasi dengan maklumat sejarah. Murid boleh merujuk cikgu sejarah untuk mencari maklumat patriotik. Murid boleh mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Okey, imbuhan di akhir. Maka ini ialah kata ganda separa berimbuhan akhiran. Okey, berwarna biru. Selalulah kunjung mengunjung. Okey, kunjung mengunjung. Ini berwarna hijau. Makna berimbuhan awalan. Kita tengok yang keempat, petikan yang terakhir. Di lelangit. Lelangit. Asalnya langit-langit jadi lelangit. Itu tunggal. Boleh dihiasi dengan gegantung. Gegantung pun tunggal. Jalur gemilang. Gantungkannya setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya bukan kata ganda separa. Supaya tidak melirik ke lantai. Warna kemerah-merahan. Apitan. Ke dengan an belakang. Okey. Kekuning-kuningan pun apitan. Berwarna purple. Dan kebiru-biruan pun imbuhan apitan. Pada bendera menyerikan suasana kelas. Okey, sekarang kita dah kategorikan. Okey, tengok tugasan. Tugasan yang perlu awak selesaikan pada hari ini. Okey, tugasannya tadi, aktiviti kita ada 2, maka tugasannya ada 2. Yang pertama, kategorikan dan yang kedua, membina ayat. Okey, kalau awak tengok dalam petikan, saya dah bulatkan dengan warna ikut kategori. Jadi, awak salin semula bukan petikan, awak salin semula perkataan-perkataan kata ganda separa. Contohnya,
Bebenang. Awak tulis tepinya kata ganda separa tunggal. Dedawai. Okey, yang tunggal awak tulis bebenang, dedawai, gegantung. Okey. Kenang-kenangan, imbuhan akhiran. Kunjung-mengunjung, imbuhan awalan. Tulis semua kata ganda ikut kategori. Awak tulis ikut kategori. Contoh kategori yang pertama, tunggal. Awak salin. Apa perkataan yang tunggal? Kategori yang kedua, imbuhan awalan. Salin, tulis. Lepas itu awak bina ayat dengan kata ganda separa yang terdapat dalam yang saya senaraikan di sebelah tu. Contohnya bebenang. Awak tulislah ayat dengan menggunakan perkataan bebenang. Contohnya Ali menggunakan bebenang untuk mengikat bendera pada dinding sekolah. Okey. Contoh yang kedua, dedawai. Tulis menggantungkan botol. Terpulang. Jangan ambil ayat yang ada dalam buku teks sahaja. Okey, kalau boleh-bolehnya awak buat ayat awak sendiri. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga kamu dapat faham dengan baik dan dapat menyiapkan tugasan dalam masa yang diberikan. Untuk itu, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.